terkejar ya. Tetapi kadang Allah buat acuan tu setiap manusia baik. Sebab tu ada orang saiz kasut 6, tak boleh dengki orang kasut 8. Jadi kalau puan bagi isteri muda yang memilih untuk menjaga, katakanlah kita bekerja tetapi anak kita kena hantar kat orang, hantar satu anak berapa dan anak pun tak teratur dan akhlak anak, ibadah anak, kalau rugi saja. So saya cadangkan motivasi yang pertama. Bila kita lihat anak, kalau rasa kerjaya, kita nak tanya, kerjaya tujuan untuk apa? Nak tanya. Yang kita nak kerjuan jadi apa besar-besar tu pasal apa? Penghargaan manusia kepada Allah. Sedangkan suri rumah wanita ni yang membina anak kita tu, kalau puan so akademik, okeylah, anggapkan anak kita macam kita punya PhD Masters. Oh, saya ada 4 PhD program kat rumah. Ya ke? Apa dia? 4 anak saya nak jaga. Pasal apa? Saya nak menjaga anak saya dari segi 5 fizikal. 5 tiang. Dia punya fizikal. Saya nak jaga kesihatan. Saya nak belajar macam mana penyedia makanan sihat, murah dan berzat. Dari segi mental, saya nak menentukan apakah buku yang anak kita baca dan macam mana nak membina makanan yang sihat untuk otak dia dan belajar dengan pandai baca Quran dan banyak. Yang ketiga, saya nak tentukan agama anak saya ni bagus. Macam mana saya nak masukkan akidah, sebut pokok ni hijau Tuhan buat. Sebutkan ketuhanan all the time. Dosa, pahala, syurga, neraka itu di bahasa rumah kita. Yang keempat, hubungan. Nak ajar akhlak anak kita bercakap macam mana dengan orang tua, macam mana salam, macam mana tunduk depan orang, macam mana. Yang kelima, keuangan. Macam mana nak bina keuangan. Ajar anak kita membelanjakan wang kepada benda yang redha Allah. Contohnya baru ni ada saya perhati orang, kadang kita pergi ke tilam tidur. Tanya tilam tidur kita berapa orang beli yang mahal. Kita beli yang murah. Pasal apa mahal? Tapi beg tangan, barang kemas yang pakai mungkin dia curi orang. Pasal apa? Saya suruh je. Kalau kita beli beg katil mahal, nak menunjuk orang ke? Untuk apa? Orang tak tengok beg tidur kita kan? Tetapi kita selesa pasal apa? Dapat tidur dengan sihat. Badan sihat. Kalau badan sihat, kita ada segala-galanya. Kalau ada segala, tak ada badan, tak guna satu sen. Badan sihat tak boleh buat apa-apa. Tak sihat tak buat apa-apa. So, kalau puan, motivasi orang muda ni, dia akan buat perancangan kehidupan dia. Skrip kehidupan dia, apakah kehidupan dia. Kemudian dia top 10 kurs untuk anak. Dan macam mana suami, macam mana rumah tangga, macam mana nak pergi umrah bila, nak pergi haji bila. Dia buat plan, skrip rumah dia, tangga dia daripada sekarang sampai 50 tahun akan datang. Anak cucu dia buat plan. Okey, ini konsep kehidupan kita. Ini kita punya daily activity. Ini must to do every day. Apa? Maka walaupun tak, ibu bapa beritahulah, saya pun ibu. Kita sebagai ibu ni kalau boleh anak tak beri 1 sen, kita nak bagi lagi bagus. Tak ada ibu yang mengharapkan anak nak bantu kecuali kau tak ada apa nak makan. So jangan sibuk guna excuse kerjaya pasal apa nak kerja, nak tolong bantu mak. Sedangkan mak kita tu dapat pahala setiap kali kita duduk rumah jadi isteri yang taat. Tapi nak pesan, tolong jaga aurat. Tak guna duduk rumah tetapi duduk buat dosa. Dunia tak dapat, akhirat merana. Tolong duduk rumah, tentukan niat kita nak membina askar-askar Allah yang menentukan tertegaknya hukum Allah di dunia ini, barulah berbaloi. Tetapi kalau duduk rumah, anak kita rambut pang kat belakang, rambut pang kat sini, cakap, kadang saya tengok orang lemas. Kita tengok orang dah kesian lemas. Kadang boleh tengok orang tu, gaya dia berpakaian, didik anak dia, kita bayang 20 tahun ni merana orang ni. Untuk menyusah dah. Pasal daripada kecil, ciri-ciri keislaman tak letak. Merana lah. Ini formula memang dah sure punya. So saya minta lah. Ya, so motivasi bahagia dunia dan akhirat insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita ambil lagi pemanggil waktu ini untuk kita raikan pendengar kita di 0362051500. Siapa tayang waktu ini? Assalamualaikum. Ya, hello. Siapa tu? Saya Nur Aini. Ya, sila Nur Aini teruskan Dr. Muhayya. Profesor. Ya, silakan. Sila Nur Aini, Dr. Muhayya ni silakan terus. Ya, saya Nur Aini doktor. Ya, sila. Saya ni terlalu banyak masalah rasanya. Ya. Sampai saya tak terbendung rasanya. Ya, masalah masalah dengan suami saya, anak-anak. Ya. Yang pertama, suami saya dia convert Islam. Ya. Saya ajak dia masuk semayang, susah. Ya. Ajak pergi belajar agama, susah. So, masa belum kahwin ada tak langkah-langkah untuk betulkan diri dia? Ada. Saya semayang tak? Mula-mula diikut. Okey. Tapi mula-mula saya duduk Johor Bahru diikut. Lepas tu dia dapat kerja di Melaka. Ya. Jadi dia terus tak nak. Sekarang saya dekat Melaka ni, dia terus tak nak pergi. Dia ramai kawan-kawan yang tak yang masuk Islam tapi tak pergi. Tak pergi solat, tak pergi Jumaat. Okey. Yang kedua? Yang kedua anak-anak tak ada pernah dengar cakap-cakap saya. Anak umur berapa? Anak saya 3 orang. Umur berapa? Umur dia yang tua 26. Oh. Sebenarnya saya ni 2 kali berumah tangga. Okey. Pertama saya tak percaya anak saya yang 2 orang tu anak yang pertama. 26 dan?
26 tahun, 23 dan 13. Oh, yang 13 tu anak yang terbaru lah. yang 13 tu Yang dengan terbaru. suami sekarang. Ya. Okey. Okey. Macam mana keyakinan puan tentang diri puan sendiri? Puan rasa puan bagus ke tak bagus ke memang macam mana? Allah, setakat ni saya rasa saya dah buat yang terbaik. Tapi image sendiri tentang diri puan. Adakah puan rasa puan layak untuk bahagia, seronok, sentiasa gembira ke? Puan rasa hidup ni susah, masalah? Kan? Saya rasa saya layak. Layak? Saya dah cuba. Dah cuba ya? Agama bagus? InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya jawab insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi anak saya yang nombor 2 tu sampai ke U dah sekarang. Alhamdulillah. Tahniah. Okey. Terima kasih, Wan. Saya menyuruh pada semua para pendengar, kita doakan Puan Nuraini, Allah atasi masalah beliau insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan sebelum kita menjawab soalan Puan Raini, kita ambil satu lagi memanggil Prof untuk waktu ini. Assalamualaikum. Siapa tanya waktu ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Ya, Assalamualaikum Dr. Maya. Salam. Teruskan. Tahniah dapat dengar suara Dr. Maya di radio lagi. Terima kasih. Yalah, masih sihat lagi raya tu. Jadi Dr. Maya, saya tak tanya ni untuk isteri saya lagi dah ni. Saya Abdul Kadir. Ya. Isteri saya ni, rasanya ni dia tension dengan anak-anak. Dia rasa anak-anak tak boleh cakap apa semua. Yang berakal. Kakak. Tak boleh. Inilah. Lagi? Banyaklah anak-anak saya yang besar tu, yang tua tu 2-3. Ya. Dia special kat anak saya tu terlampau lebih. Jadi dia macam marah-marah lebih kat anak saya tu. Macam dia pun berterasa macam anak ni tak boleh nak buat apa ni kata dia. Ada kira sangat ni. Okey, saya jawab Saya nak minta Dr. Maya bantu sikit dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin Prof boleh jawab. Okey, bagi Puan Nuraini, yang pertama memang tahniah kerana mendapat masuk saudara baru ya. Umat Rasulullah bertambah. So pertama Puan Nuraini bisa bersyukur yang kerana Puan Nuraini jodohkan dapat orang masuk Islam, syukur. Kemudian bagaimana masalah beliau tu, jangan kerana masalah beliau mempengaruhi keupayaan Puan Nuraini untuk merasa bersyukur dan bahagia. Pasal kalau kita merungut dan susah hati dan menyalahkan orang, lagi banyaklah benda tu akan datang. Dia panggil fokus. Sekarang ni energi dah. 3 perkara yang kita buat kalau tak nak bahagia. Merungut, mengeluh, menyalahkan diri sendiri. So perhatikan berapa kali kita buat benda ni. Sebab tu kita tak boleh bahagia. So suami kita, dia tak nak ikut Islam. Baik, kita buat yang Islam. Tetapi kita buat Islam dengan baik. Tetapi akhlak kita dengan suami kita tak jaga. Maka macam mana dia nak nampak kecantikan Islam? Jadi Puan Nuraini mesti merasakan Puan Nuraini tukar peranan daripada isteri menjadi pendakwah. Pendakwah, kita dakwah bukan dengan mulut. Dakwah dengan perbuatan. So bila suami semayang ke tak semayang, tak apa, kita layan dia dengan baik. Tapi bila dia dah sayang, sebab tu kita mesti saya panggil akaun emosi. Banyak orang akaun duit, akaun obesi kurang. Kita dengan suami ni, kalau kita sentiasa puji dia, sayang dia, mengatakan kita bertuah, kita mesti kata macam satu hari, bang, kenapalah saya ni bertuah? Apa yang saya dah buat ni sebab saya bertuah dapat orang macam abang ni? Saya rasa tak ada orang dapat suami macam abang ni. Sebersyukurnya saya. Bayangkan perasaan suami. Dia pun investigate high. Lepas tu, apa kita buat pun, mesti dia, kenapa awak baik sangat? Oh, saya buat ni memang dalam Islam abang. Yang pertama, Allah Rasul abang. Kalau abang tak redha saya tak masuk syurga. Tanpa abang saya tak ada apa-apa. Abang tak redha, tak guna ibadah saya. Dan minit kita tahu dia sangat tinggi, tengoklah, mesti suami akan menangis. Bila kita kata macam tu, dan bila kita rasa, bila tukar peranan daripada isteri yang mangsa, banyak orang hidup dia rasa dia mangsa kehidupan. Oh, saya jadi macam ni pasal mak mertua tak sayang. Saya jadi macam ni pasal semua mangsa. Saya gemuk pasal suami saya, isteri saya masak banyak. Padahal dia buat pilihan. Jadi kita yang membuat kehidupan berlaku, bukan kehidupan berlaku pada kita. Kita bukan mangsa. Kita orang yang buat benda berlaku. So bagi suami tak apa, dia semayang ke tak semayang, kita taat saja. Asalkan tak pukul kita, tak minum marak, tak apa. Dan kalau dikatakan dia diengkar, dia masuk neraka, kita boleh masuk syurga. Tak apa, kita dengan suami tak ada kaitan. Suami tak boleh masuk syurga tanpa isteri, tapi kita boleh. Yang kedua, anak-anak tu, aura kita akan mempengaruhi anak-anak. So, bila kita negatif, orang anak negatif, image diri dia negatif, kita pun mula mengeluarkan kata-kata yang pedas. Yang bila kita kutuk anak kita, kritik anak kita, tak menghargai mereka, image diri rendah dan kanak-kanak akan berperangai mengikut image diri yang mereka ada. Jadi, tugas kita sebagai ibu ialah menghargai anak-anak.
katakan kita bangga dengan mereka. Katakan kita berdoa jadi ibu pada mereka. So, biar orang rasa seronok dengan kita. InsyaAllah saya rasanya penyelesaian yang baik. So, saya tahniah puan ya. Yang kedua, Abdul Qadir anak nakal. Yang saya punya observasi ialah anak-anak yang nakal sebagai anak yang perlukan perhatian. Anak-anak yang perlu perhatian kerana kalau anak-anak yang tak ada perhatian ni, dia nak buat sesuatu supaya mak dia beri perhatian. So ada, saya pernah tengok patient tu dia beritahu. Dia datang jumpa saya, anak dia nakal. So saya kata cuba beri perhatian. Dia kata betul, Prof, lepas saya beri perhatian, dia buat baik, saya puji. Dia buat nakal, saya buat tak tahu. So anak-anak ni dia pandai, dia belajar. Bila dia buat nakal, buat tak tahu, maka buat apa dia nak nakal? Pasal anak-anak terutamanya sebelum umur 12 tahun mereka sangat attach pada ibu bapa dan mereka perlukan perhatian. Apa ibu bapa kata sangat penting. So bila anak-anak tu buat baik satu aja, dia pergi dia makan dengan habis. Bagusnya abang makan. Habis makanan tak membazir, pandai anak mak ni. So perkataan jumpa anak kita apa? Sayang, pandai, mak sayang, mak seronok. Nanti anak mak ni jadi doktor ke jadi apa, anak mak jadi orang baik, anak mak ni Tuhan sayang, anak mak ni masuk syurga, anak mak ni dapat pahala, anak mak ni soleha, anak mak akhlak. Sebut perkataan yang baik. Pasal bila kita sebut perkataan yang baik, maka itu akan meninggikan energi anak kita. Dan kajian menunjukkan kanak-kanak yang dipuji, tenaga mereka akan meningkat. Dan tenaga tu bukan hanya dari segi fizikal, tapi tenaga daripada otot-otot tubuh mereka. Dan mereka, siapa yang dah tengok Astro-Oasis, mata ke hati, di mana saya tunjukkan bila orang bahagia, dia punya otot jadi kuat. Macam tu lah otot tangan, otot jantung, otot usus, dan juga kita punya saraf dalam otak kita akan bertambah baik. Ya, jadi Cik Abdul Qadir beritahu pada isteri, saya nak tanya, berapa kali isteri Cik Abdul Qadir bersyukur ada anak? Banyak orang berapa puluh ribu habis tak dapat anak. Dan bila anak kita nakal, maknanya dia sihat. Ada tak tengok anak yang sakit kat hospital nakal? Tapi kita, itulah cara kita melihat sesuatu tu, kita beri interpretasi pada apa yang berlaku. Jika kita mengubah cara kita melihat sesuatu dalam dunia, maka dunia akan berubah. Cuba lihat anak dengan penuh kasih sayang. Boleh tak semua orang dilempar kasih sayang pada semua anak-anak dan suami kita? Allah. Itu dia. Dan kita mungkin ambil satu lagi pemanggil terakhir, ataupun kita ambil dua lebih kurang ya, untuk pemanggil terakhir waktu ini di 036545. Saya percaya waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sakinah dari Johor Bahru. Teruskan Sakinah, Dr. Muhayyah terus soalan. Saya nak tanya. Untuk pendapat ada suami tu kan. Ya. Dia selalu menghina isteri dia kan. Apa tu, macam dia macam tak tahan kan. Macam kadang lepas dia cakap tu sedih sangat, nangis kuat kan. Depan anak-anak macam dah tak boleh tahan sangat kan. Macam mana cara saya nak tahankan perasaan saya? Okey, boleh. Macam dia apa-apa tak pernah beri semangat. Selalu macam perkecilkan kita, merendahkan kita. Nak tanya. Selalunya, kadang ada saya pernah jumpa orang, kalau dia cek mata dengan saya pun, gaya dia bercakap dengan isteri tu, saya macam nak tanya, awak dulu kahwin hantar belanja tak? Awak dulu kahwin salam Tok Kadi tak? Awak dulu kahwin merisik, pergi bertunang, berarak, lempar beras kunyit macam-macam tak? Gaya dia layan isteri tu macam tak ada nilai. Pasal apa? Suami yang tak menilai isteri, sebenarnya mereka tidak ada nilai diri. Hanya orang yang mempunyai nilai diri yang tinggi pandai menilai orang lain. Saya menyeru pada diri saya semua. Kita ni, kalau buat jahat maknanya apa? Kita tidak ada kebaikan dalam diri. Kenapa tak ada kebaikan dalam diri? Kerana bergantungan pada Allah. Tali pegang pada Allah sangat tak kuat. Saya lupa nak tanya, suami yang menghina ni, dia semayang ke tidak? Semayang tu mengerjakan ke mendirikan? Banyak orang mengerja je nanti. Semayang ke main lagi. Tetapi lepas semayang, akhlak tak elok.